Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di sekolah kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada bulan sebelum Ramadan. Syaban aku ya. Walaupun kita ada tazkirah lah pada bulan puasa, bulan subuh ya. Tapi itu perkongsian tentang Ramadan. Tidak ada kena-mengena dengan pengajian tafsir kita. Baik. Malam ni kita nak masuk ayat yang keseterusnya daripada surah Al-Baqarah. Di mana kuliah yang lalu kita dah baca ayat yang ke-108, malam ni kita nak baca ayat yang ke-109. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, dan sukalah atau betul-betul naklah ramai di kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara, ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Orang Jews dan orang Kristian. Walaupun ulama berbeza pendapat tentang siapa ahlul kitab, ya. Sebagian mengatakan bahawa ahlul kitab ni ialah Yahudi dan Nasrani yang asal. Saya pernah hurai dulu ni, ya. Yang mana mereka adalah daripada keturunan dan zuriat Nabi Yaqub alaihi salam. Original Yahudi, original Kristian, ya. Yang mana memang mak bapak mereka Yahudi, tok nenek mereka Yahudi, memang tak tahu bila mereka Yahudi, dan mereka memang daripada agama Yahudi, hak original lah ya. Kristian pun sama. Mak bapak mereka Kristian, tok nenek mereka Kristian, tak tahu bila, memang mereka daripada generasi dulu-dulu memang dah Kristian, ya. Walaupun bangsa yang pelbagai, tak kisahlah bangsa apa pun, tak semestinya Banu Israel, ya. Kan? Tapi hak betul-betul ahli kitab Banu Israel lah, pasal Nabi Yaqub memang keturunan sana, ya. Sebab itu Umar radhiyallahu taala anhu dalam sebagai asar dia kata orang Arab yang masuk Kristian dia bukan ahli kitab, ya. Dan dikata tidak halal sembelihan mereka. Laisu bi ahli kitab la tahillu zabihatuhum. Umar kata tidak, mereka bukan ahli kitab dan tidak halal sembelihan mereka. Kerana kalau hak ahli kitab betul-betul, sembelihan mereka halal. Kalau mereka sembelih, kita boleh makan. Sebab itu antara syarat-syarat sembelihan, ada syarat orang yang sembelih, ada syarat haiwan yang disembelih, ada syarat alat yang disembelih, ya. Dan ada syarat juga bacaan yang disembelih. Ada 4 lah sekurang-kurangnya. Jadi hak tang orang yang sembelih tu, selain daripada dia orang Islam, dia juga boleh di kalangan ahlu kitab. Ini di sisi majoriti para ulama. Mana kalau ahlu kitab sembelih, kita boleh makan.
As long as dia tak sebut nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu dia sebut apa-apa, kita tahu dia ahlu kitab, maka sembelihan mereka adalah halal. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menaskan dalam Al-Quran, ta'amuhum halul lakum. Makanan-makanan mereka adalah halal bagi kamu. Dalam bracket, as long as mereka tak buat benda-benda yang syirik dan masa dia sembelih itulah. Dan dia tak sebut nama selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih ni tak ada syarat. Berakal orang gila sembelih pun boleh makan. Tak ada syarat balik. Budak-budak sembelih pun boleh makan. Yang penting dia Muslim dan dia ahlu kitab. Sebab tu wanita-wanita ahlu kitab pun kita boleh berkahwin. Dan itu yang difatwakan oleh sebahagian negeri di Malaysia, di Pening umpamanya, ada fatwa dia boleh. Saya ingat majoriti lah mengharuskan. Kerana memang harus di sisi majoriti, makanan ahlu kitab dan wanita-wanita mereka adalah halal bagi orang-orang Islam. Perempuan nak laki kahwin dengan lelaki Kristian tak boleh, tapi lelaki Muslim nak kahwin dengan perempuan Kristian dibenarkan. Ada segelintir kata tak boleh, tapi majoriti kata harus. Baik. Jadi ahlu kitab ni dia mesti original Yahudi dan Nasara. Itu di sisi majoriti, hatta yang standard dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab tu Umar kata orang Arab yang masuk Kristian laisu bi ahli kitab. Mereka bukan ahli kitab. La tahillu zabihatuhum, tidak halal kita memakan sembelihan-sembelihan mereka. Pasal orang Arab ni dia bukan daripada Bani Yaqub, dia bukan keturunan Yahudi dan Kristian untuk nenek dia, orang Arab kan. Yang kita tahu orang Arab ni sembah berhala lah, sama ada dia di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun sembah berhala. Adalah yang Yahudi tapi tidak ramai. Adalah yang Majusi tapi tidak ramai. Ramainya musyrikun yang sembah berhala lah. Itu agama yang masyhur, yang dianuti oleh orang Arab. Jadi mereka bukan ahli kitab. Itu di sisi majoriti lah. Walau bagaimanapun, segelintir kata ahlu kitab ni as long as dia Yahudi. Semalam dia Muslim, wa'iyyazubillah. Tapi hari ni dia masuk Kristian. Dia sudah dianggap sebagai ahlu kitab. Kan? Tahun lepas dia Kristian. After that dia convert. Bukan daripada Islam lah, boleh jadi daripada Hindu, boleh jadi daripada Buddha. Dia masuk, bukan masuk Islam, masuk Kristian. Ataupun masuk Yahudi last year, ataupun semalam, ataupun last week. Kan? Dia sudah dianggap sebagai ahli kitab. Itu pendapat segelintir ulama-ulama Islam, hatta yang di-standardkan pada hari ini oleh sebahagian ulama yang kontemporer lah, yang kontemporer yang semasa kan. Macam Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam sebahagian bukunya, memang dia menyokong pendapat yang mengatakan bahawa as long as dia Yahudi, as long as dia Kristian, dia adalah ahlu kitab. Tak ada syarat dia daripada keturunan Yahudi dan Nasrani. Yang asal lah, daripada Bani Yaqub. Itu kita kira khilaf lah di kalangan para ulama. Jadi Allah Ta'ala kata, mereka ni, ahli kitab ni, tak kisahlah yang original ke, yang tak original ke. Mereka amat-amat suka, amat-amat menaruh harapan, ataupun mereka ada keinginan yang besar. Sekiranya kamu kembali selepas daripada keimanan kamu, kufaran hasada, kamu jadi orang kafir balik. Kamu kufur balik. Dan kamu hasad. Jadi ada dua sifat di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang-orang ahli kitab suka kalau kita ada dua sifat ni. Mula kita beriman, after that kita kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali hasad. Hasad ni yakni dengki. Tengok orang buat baik tak suka. Tengok orang beriman tak suka. Tengok orang buat amal soleh tak suka. Hasad macam tu lah. Walaupun hasad ni ada dua. Satu hasad yang okey, diterima dalam syarak. Satu hasad yang tidak okey. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bila dia mentafsirkan ayat tentang hasad, dia kata al-hasadu hasadan,
mahmudun wa madhmumun. Katanya hasad-hasad ni ada dua. Satu, hasad yang mahmud, yang terpuji. Makna bila hasad je bagus. Bila hasad je dapat pahala insya-Allah. Ada juga macam tu. Hasad ni dengki lah, mereka kata dengki kan. Dengki-dengki ni ada yang bagus tau. Ada yang mahmud, kata Imam Qurtubi rahimahullah. Ada yang bagus. Mahmud ni makna good. Dan ada pula katanya mazmum, yang dicela. Of course lah kalau sebut bagus dalam ataupun bila ulama kata bagus, of course lah bagus tu di sisi neraca syarah. Mana base kepada ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kalau kata tak bagus tu, tak bagus dari sudut neraca syarah. Bukan bagus dari sudut dia, bukan bagus dari sudut kita, dari sudut adat, dari sudut akal kita, tak. Mana bila kata bagus tu, bagus dari sudut syarah. Bila kata tak bagus tu, tak bagus dari sudut syarah. Itulah maksud Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi kata hasad-hasad ni ada dua. Satu yang bagus, mahmud. Satu yang mazmum, tak bagus. Kemudian dia buat marilah dalil-dalil yang menyokong akan kenyataannya. Pasal ulama kita, setiap yang mereka katakan, statement dia tu mesti ada sokongan dalil-dalil tertentu. Baru statement dia tu akan diterima oleh pembaca selepas ini, kalau dia karang buku. Kalau dia mengajar, akan diterima oleh para pendengar. Cakap-cakap saja, tak jadi, dia pun bawa marilah dalil-dalil. Mana dalil yang aku kata hasad ni ada dua, satu mahmud, satu mazmum. Dia bawa mari. Antaranya ialah sabda Rasulullah SAW. Secara logiknya pun kita boleh terima, tapi bawa mari dalil dulu. Itulah hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Umar Al-Khattab, di mana kata Rasulullah SAW, la hasada illa thnatain. Tidak ada dengki melainkan pada dua perkara. Nabi kata dengki-dengki ni tak boleh ada, melainkan hanya pada dua perkara. Pertama, Nabi kata rajulun atahullahu Qur'anan. Lelaki yang Allah Ta'ala beri dia Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Maka dia membaca Quran siang dan malam. Tu boleh dengki orang macam tu. Mana kalau kita tengok orang baca Quran, ataupun bila dia semayang, dia banyak baca Quran dalam qiyamnya, ataupun dia berjaga malam, dia bangun baca Quran. Baca Quran ni bagus tengah malam. Tuan-tuan biasalah kot. Sebab tu kalau nak baca surah-surah yang sebelum tidur tu, baca sebelum tidur. Kita after isyak baca kahfi every night. Surah-surah seumpama itu Nabi baca before sleep. Kita tak larang lah orang nak baca, go for it lah. Dia satu masjid buat, masjid kedua buat, masjid ketiga buat, habis orang buat. It's okay baca Quran. Tapi waktu yang paling bagus baca surah-surah berkenaan, bila kita lihat pada sunnah Rasulullah SAW, ialah before sleep. Dia tak sama baca after solat isyak dengan before sleep, dia tak sama. Saya rutin memang before sleep saya akan baca Quran, at least satu surah yang panjang saya akan baca every night. Dia tak sama. Kalau saya tak baca, maybe because of penat atau seumpamanya, dia rasa lain sebab kita dah biasa buat kan. Tapi satu keseronokan bila kita baca Quran before sleep. Cubalah amalkan. Dan Nabi tidak hanya membaca surah Al-Mulk, Nabi baca surah As-Sajdah, Nabi baca surah Al-Mulk, Nabi baca surah Ad-Dukhan. Bolehlah nak bagi latihan, that's okay, tapi bagusnya baca before sleep. Tak lama pun kan. Baca Al-Waqi'ah, okey je. Baca surah-surah yang disebut sebagai surah mufassal, surah yang tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, Baca Yasin. Yasin malam Jumaat tak sahih. Yasin every night sahih. Man qara'a Yasin fi lailatin, macam mana hadis tu? Nabi kata man qara'a Yasin fi lailah yabtaghi biha wajha Allah. Bukan macam tu. Macam mana hadis dah?
man qara'a yasin fi lailatin yabtaghi biha wajha Allah ghufira lahu atau kama qala. Mata hadis lebih kurang macam tu lah ya. Kata al-Imam Ibnu Kathir, isnaduhu jayyid. Sanad dia bagus. Itu satu-satunya hadis pasal Yasin yang sahih. Hak lain tu Allah Ta'ala alam lah. So, saya sama ada lemah, terlalu lemah, bahkan yang palsu. Banyak baca hadis baca Yasin ni banyak. Baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin di kuburan, itu semua tidak sahih. Ya. Yang sahihnya dua. Satu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ke atas orang-orang yang nak mati di kalangan kamu. Itu sahih. Hadis Abi Daud daripada Maqil bin Yasar. Itu sahih. Sebenarnya khilaf. Ada ulama kata sahih ataupun hasan, ada setengah kata dhaif. Tapi it's okay lah kan. Kerana tidaklah terlalu lemah dan of course lah tidak palsu. Jadi boleh orang nak mati kita baca Yasin, tapi tak perlulah baca cara berjemaah. Baca masuk seorang baca kan. Orang pergi melawat baca. Ini galak kan. It's okay. Bukan kata panggil jemaah surau pergi baca kepada orang yang nak mati beramai-ramai. Sebenarnya tak bagus kita berkerumun kat atas orang yang nak mati tu. Sebenarnya tak bagus. Kalau kita sakit, kita suka ke orang ramai yang mari duduk kat kita? Tak suka. Siapa yang melawat, baca Quran, baca Yasin, doa untuk dia, ya. Bagus tu. Sunnahnya macam tu, ya. Yang disokong oleh nanas agama macam tu. Ramai ramai kan, tanya baca ngaji lah. After that, bising, cakap, disokong. Tak bagus lah. Tak perlu. Baca Quran, boleh baca Yasin, pasal ada hadis. Walaupun kata sebahagian hadis itu tidak sahih. Hatta An-Nawawi rahimahullah kata hadis itu tidak sahih. Still okey lah. Satu lagi, baca Yasin pada malam hari. Tak kisah malam apa pun. Siapa-siapa yang baca Yasin pada malam hari, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diampunkan dosanya. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid. Ini pun antara hadis yang hasan. Allah Ta'ala alam lah. Setahu saya belajar, dua ni hadis yang okey lah, okey. Baca Yasin, is okey. Tak kisahlah, as long as pada malam hari kita ada part daripada Quran yang kita baca. Atau amalan yang amat baik sekali. Dan amat menenangkan jiwa. Ini practically saya amalkan lah. Tapi kalau dapat baca tengah malam lagi bagus. Biasalah kita bangun pun dah lewat, kadang dah azan, kadang terlepas azan subuh kan, tak ada nak baca Quran malam-malam. Jadi baca before sleep lah. Macam kita kata witir lah ya. Witir memang bagus in the middle of night, tengah malam. Itu yang paling bagus. Kan? Tapi kita kadang-kadang bangun tidur ni pun malas. Betul tak? Jadi tak apa, baca before sleep. Ataupun semaya before sleep. Nak buat selepas isyak pun okey. Tapi sebenarnya sebelum tidur itu lebih baik. Nabi SAW tanya Abu Bakar, mata tutir? Bila kamu salat witir? Dia kata qabla an anam, sebelum aku tidur. Bukan selepas isyak, sebelum aku tidur. Dia pun tanya pula Umar Al-Khattab, mata tutir? Bila kamu salat witir? Dia kata, bila aku bangun. Ba'daan astaiqis minan naum, ataupun fi nisfil lail, ketika di tengah malam. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhasta bil quwwah. Nabi kata pada Abu Bakar, akhasta bil wusqa ataupun bil wasiqah. Yang kamu buat ni okey, pasal kita nak jaga takut terlepas. Wusqa ni maksud tetap, kuat, bagus, ya. Tapi Nabi kata pada Umar, akhasta bil hazam. Kamu pula lebih bagus, ada semangat. Kan? Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata siapa-siapa yang confirm dia akan bangun pada malam hari, maka witirlah di tengah malam. Kerana ia adalah satu ibadah yang disaksikan oleh para malaikat. Ya. Tapi kalau dia rasa dia tak boleh bangun, maka witirlah di awal malam. Maksudnya before sleep lah, ya, sebelum tidur. Dan Aisyah pun dalam Sahih Bukhari, dia ditanya oleh sahabat Nabi SAW, macam mana Nabi witir?
Karena Nabi yutir fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Faqala alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadzal dini si'ah. Aisyah ditanya bila Nabi solat witir. Aisyah kata Nabi ni kadang witir di awal malam, kadang witir di tengah malam, kadang witir di akhir malam. Maka sahabat itu berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan keluasan dalam agama ini. Mana boleh witir awal malam, tengah malam, akhir malam, ya. Baik, balik pada yang tadi. Kat mana tadi? Yang Quran tadi ada tertinggal lah. Cik Yasin. Cik Yasin dah habis kot. Sebelum Yasin tadi saya cakap pasal apa? Bukan. Sebelum tu. Saya dah pergi dah tu, Yasin tak ada kena-mengena ni. Saya sentuh aja. Sebelum tu saya cakap pasal apa? Ada poin tu kat situ tu. Pasal hasad tadi kan. Jadi Nabi kata dalam hadis ni, hadis Bukhari daripada Umar Al-Khattab, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan dua perkara. Rajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yaqumu bihi anna al-laili wa atrafan nahar. Orang yang Allah Taala bagi Quran, maka dia membacanya pada siang dan malam. Ini kita boleh dengki. Kita tengok dia baca Quran, kita pun mesti dengki kat dia. Pasal apa dia baca, aku tak baca? Pasal apa dia pandai, aku tak pandai? Pasal apa? Kita boleh question diri kita. Mana ada dengki di situ? Ini Mahmud. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, Nabi kata boleh hasad, tapi dalam hal ini saja, Quran. Ya. Dan satu lagi Nabi kata warajulun atahullahu malan. Lelaki yang Allah Ta'ala bagi dia harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar. Lantas dia menginfakkan hartanya pada siang dan malam. Dua ni Nabi kata boleh dengki. Pertama, orang yang diberikan Quran, lantas dia sentiasa membaca Quran. Yang kedua ialah orang yang diberi harta, lantas dia sentiasa menginfakkan hartanya. Kalau nak dengki kat dua orang. Dalam riwayat lain, juga hadis Umar Al-Khattab dan Sahih Bukhari atau Muslim, dengan lafaz yang berbeza, Nabi kata boleh dengki, melainkan tak boleh dengki melainkan pada dua keadaan. Pertama, Nabi kata rajulun atahullahu malan. Nabi dulukan harta. Nabi kata seseorang lelaki yang diberikan harta, ya, wa huwa yusallitu fi halakatihi ala ma yasha, maka dia sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan yang baik yang dia kehendaki. Rajulun atahullahu malan fa huwa yusallitu fi halakatihi ma yasha, ya. Wa rajulun atahullahu al-hikmah. Ada riwayat lain Nabi kata lelaki yang Allah Taala beri hikmah, beri ilmu kepadanya, fa huwa yaqdi biha ana al-laili wa atrafan nahar. Ataupun rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yu'allimuha wa yaqdiha lin-nas. Allah Taala beri dia ilmu. Hikmah ni ada banyak maksud. Hikmah ni kebijaksanaan pun ya, ilmu pun ya. Maka dia mengajarkan orang akan hikmah itu, dan dia menggunakan hikmah itu. Jadi dia orang yang berilmu dan orang yang beramal dengannya. Jadi dua ni boleh dengki lah. Dan samalah juga dalam konteks-konteks yang lain. Maksudnya adalah benda baik kita boleh dengki. Itu dimasuk oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Walaupun Nabi sebut 2-3 benda ni saja, tapi as long as dia benda yang baik, kan? Kita tengok orang ni rajin pergi surau. Pasal apa aku tak boleh pergi ya? Boleh dengki ya kat situ, kan? Dia question diri dia, kan? Orang ni akhlak dia baik, pasal apa aku tak ada akhlak macam dia? Jadi kita dengki pada hal-hal yang baik, lantas kita pun nak jadi macam dia. Itulah maksudnya, ya? Dan of course yang kedua, dia kata dengki yang tak baik itu ialah dengki yang dilarang oleh syarak lah, kan? Lebih kepada perkara dunia. Tengok orang lebih dunia, kita pun dengki lah. Alah, tak kaya mana pun tu, nak tunjuk kat orang je. Tu dengki juga tu, kan? Dengki ni dia ada tahap-tahap dia. Dia ada level-level dia. Hak paling bawah ialah bila kita lihat orang buat benda baik, kita tak suka. Hak tadi lihat orang buat benda baik, kita nak ikut.
Kita nak contohi dia, kita nak jadi macam dia. Ni kita tengok orang buat benda baik, kita tak suka. Ada sifat benci dalam hati. Itu hak paling bawah dia tu. Dan level yang paling tinggi ialah, bukan yang paling tinggi lah, yang up sikit, dia nak kebaikan tu hilang daripada si pelakunya. Itu dengki hak up sikit tu. Tengok orang senang sikit, mintalah dia miskin. Contoh. Dia ni bila nak jadi papa ni, contohlah. Dia ni bila nak jadi sakit ni, aku tengok belagak je. Contoh. Itu up sikit tu. Dan yang paling tinggi ialah dia berusaha pula untuk kebaikan hilang daripada seseorang itu. Tengok orang senang, dengki. Dia pergi sihir kawan tu, contohlah ya. Mungkin tak berlaku, tapi dia cuba untuk nak menghilangkan kebaikan daripada seseorang. Dia tengok orang tu baik je, dia pergi menghasut. Tak payahlah kau baik ngaji tu, kau baik mana pun. Orang pun dia hasut. Sebab tu Nabi kata la yakhulul jannatan namam. Orang yang menghasut ni tak masuk syurga. Hadis Huzaifah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Untung kita ahli sunnah ni, jahat macam mana pun, as long as kita beriman, at the end of the day masuk syurga. Betul tak? Selagi tak ada la ilaha illallah lah. Banyaklah hadis-hadis yang menyokongnya. Tapi kalau Mu'tazilah, dia kata tak masuk syurga, tak masuk syurga sampai bila-bila. Nanya. Banyak hadis kata la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata qati', la yadkhulul jannata aqid. Tak masuk syurga orang yang menghasut, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, tak masuk syurga orang yang mendaharka kepada ibu bapanya. Tak masuk syurga sungguh. Dan Nabi kata tak masuk syurga. Nak tafsir ke mana lagi? It is a very clear statement. Statement ni clear kan? Tapi ahli sunnah taklah. Maka na akhiru kalamuhu, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Banyak je hadis Nabi. Nabi sebut orang yang ada la ilaha illallah ni, at the end of the day, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak boleh bagi syafaat kepada dia pun, Allah Taala ada syafaatnya yang tersendiri. Bahkan itulah syafaat yang paling akhir, syafaatullah. Kita ada syafaatul anbiya, syafaat para anbiya. Of course lah kita syafaat Rasulullah SAW. Kita ada syafaatul malaikah. Malaikat apa akan tolong orang yang Islam ni, orang beriman ni, dia akan tolong. Ada syafaatul malaikah, the favor of the angel. Kita ada syafaatul muslimin, syafaat muslimin sesama mereka. Kita ada syafaatul qarabah, syafaat kaum kerabat. Kita ada anak beranak yang mati syahid, dia boleh bagi syafaat kat kita. Dia boleh tolong 10 orang daripada kaum keluarga dia, 70 orang. Wa yashfa' fi 70 min aqaribihi, tak silap saya. Nabi kata dia akan menolong 70 orang atau 40 orang daripada kaum keluarganya. Hadis Buraidah, diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Jadi ada syafaat tu macam-macam kan. Akhir sekali ada syafaatullah atau syafaatur rahman. Syafaat Allah atau syafaatur rahman. Syafaat Allah lah. Mana Nabi dah tak boleh tolong, malaikat dah tak boleh tolong, orang Islam pun dah tak boleh tolong, amal kebaikan pun tak boleh tolong. Ada syafaatul a'mal, syafaat amal soleh, syafaatus solah, the favor of the prayer. Semayang akan tolong kita. Sebab itu kalau semayang lambat nak tolong kita, pasal kat dunia kita lambat semayang, boleh jadi. Takut-takut esok-esok semayang lambat nak tolong kita, pasal kat dunia kita buat lambat-lambat dengan solat. Ada dalilnya, tapi saya tak ingat lah. Tak tahulah sahih tak sahih kan. Ada syafaatus siam, the favor of the fasting, mana puasa akan tolong orang tu. As-salatu was-siyami yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dalam hadis Turmuzi tak silap saya, ataupun Abi Daud, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata semayang dan puasa akan beri syafaat kepada si pelakunya. As-salatu was-siyami yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dia ada syafaatul amali salihah, ada syafaat amal soleh. Baca Quran ada. Dalam Musnad Ahmad, bila kita bangkit daripada tidur, ada lelaki yang hasanul wash, cantik wajahnya, lawa.
Dia tanya, siapa awak ni? Dia kata, ana Al-Quran. Akulah Quran yang kamu baca every day. Ada syafaatul Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis Bukhari atau Muslim daripada Uthman bin Affan, Nabi kata, bacalah Quran, esok-esok dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kamu. Sebab tu kita kena banyak baca Quran. Ya. Banyak baca Quran ni bukan maksud kita duduk kat masjid ambil sejam 2 jam menghadap Quran. Tak semestinya. Bila kita baca sambil berjalan, sambil bawa kereta, dan kita baca mana-mana surah yang kita hafal. Saya hafal Al-Fatihah dengan Allah saja. Go for it. Ulang, apa masalah? Cuma kalau ada masa kita buka mushaf, baca from page to page, itu lagi bagus. Tapi kan, as long as mulut kita kumat kamit baca Quran. Ada syafa'atul tasbih, syafa'atul tahmid, syafaat kita bertasbih. Tasbih itu akan syafaat pada kita. Tahmid akan beri syafaat kepada kita. Syafaat zikir lah, syafa'atul zikr, syafaat zikir. Zikir, kita banyak zikir, ya beri syafaat belaka tu. Kan? Kata syafaat Rasulullah, memanglah syafaat Rasulullah the biggest syafaat. Tapi ada syafaat-syafaat macam-macam syafaat ni. Tapi at the end ada syafaatullah. Syafaat Allah ni ialah orang tak boleh dibantu oleh benda-benda tadi. Nabi tak boleh tolong. Ada Nabi tak boleh tolong. Kan kita berjalan Sahih Bukhari, Sahih Muslim bab syafaat ni, banyak bab syafaat ni. Memang kita kena belajar. Kita belajar akidah ada satu bab asy-syafa'ah. The chapter of the favor in hereafter. Bab syafaat pada hari kiamat. Ya. Sebab tu kalau belajar akidah besi rukun iman. Belajar beriman pada Allah. Itu belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan tak perlu detail sangat pun. Belajar prinsip-prinsipnya. Kan? Cukup. Lepas tu pergi pula kepada beriman kepada malaikat. Belajar nama malaikat, kerja-kerja malaikat. Apa-apa yang berkait dengan malaikat. Mana ayat Qurannya, mana hadis Nabi-nya. Baca pula selepas malaikat, beriman pada apa? Beriman kepada kitab. Belajar pula prinsip-prinsip tentang kitab-kitab terdahulu. Dalam Quran berapa kitab Allah Ta'ala sebut. Kan? Lepas tu belajar pula tentang para Nabi. Yang keempat, beriman kepada para Nabi kan. Belajar pula prinsip-prinsip para anbiya. Nabi ni ada berapa ramai, Rasul ni ada berapa ramai. Macam tu lah. Sampailah kepada Rasulullah SAW. Apa sifat-sifat Nabi? Di situlah. Kan? Lepas tu pergi pula kepada beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, kubur, mahsyar, titian sirat, sampai syurga dan neraka. Dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Bab syafaat tu, beriman pada hari kiamat lah, duduk di situ. Di situ. Dalam bab hari kiamat tu, dia ada babus syafaat, bab syafaat. Ya. Jadi bila kita belajar akidah mesti rukun iman, baru keimanan kita nampak lebih jelas. Ya. Ni asal belajar akidah tauhid saja sifat 20. Tauhid saja sifat 20. Dari dulu sampai hari ni. Bila nak belajar akidah tentang besi rukun iman? Banyak kitab-kitab ulama garang akidah besi rukun iman. Tak salah belajar kita sifat 20 tu, tapi belajarlah juga akidah besi rukun iman. Hak basic-basic tadi yang banyak lagi kita tidak tahu. Kerana saya tak nafilah di Nusantara kita asal cakap pasal tauhid sifat 20. Akhirnya kita pun tak tahu mana pun. Betul tak? Kadang duk bincang, duk bahas benda yang tak perlu bincang pun. Kan? Sifat Allah ni basic je yang kita kena tahu. Bukan banyak pun. Al-Quran ada banyak sifat dan nama Allah. Yang 20 tu hak paling basic lah. Belajar nama maksud. Apa ayat Qurannya, apa hadisnya, that's it. Untuk kita beriman saja. Dan tak perlu dibahas berlebih-lebihan. Itu untuk orang yang takhasuh boleh lah. Takhasuh ilmu kalam. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah kalau berlebih-lebihan dalam bab sifat Allah ni dia pun marah. Meletihkan akal. Kan? Bincang tentang wujudnya Allah. Macam mana wujudnya Allah? Terlalu detail. Tak perlu pun. Belajar bab ta'alluq. Tanjizi coding, tanjizi hadis. Tak perlu. Kat mesti kita tak belajar benda tu. Kita belajar pasal akidah very straight to the point. Kan? Sifat Allah. Mana nas yang menyatakan sifat Allah? That's it. Ada 10 nas.
10 nas je. Ya. Sebab kita bab akidah ni kita banyak pengaruh daripada ahli-ahli pemikir-pemikir hak zaman dulu kan. Jadi dia banyak bahas benda-benda yang kadang-kadang tak penting pun. Tak perlu kita tahu benda-benda yang tu pun. Belajar akidah bersih rukun iman. Amat baik sekali. Kita belajar mesti akidah bersih rukun iman. Ha? Bab sifat Allah sentuh-sentuh gitu je. Very straight away kepada nas. Habis. Baik, balik pada yang tadi ya. Syafaah tu sama juga. Kalau kita tak belajar akidah, bersih rukun iman sampai sudah tak jumpa bab syafaat. Sedangkan itu yang paling antara yang terpenting tu. Yang kita nak kena tahu. Betul tak? Bila kita belajar tentang syafaat Rasulullah, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah? Contohnya, belajarlah. Beriman seperti mana berimannya Rasulullah SAW. Rumit sangatnya nak beriman. Rumit sangat ke nak beriman cara Nabi ni? Beramal sebagaimana beramalnya Rasulullah. Susah sangat ke nak beramal macam beramalnya Rasulullah? Belajar macam itulah. Syafaat Quran. Macam mana dapat syafaatul Quran? Berapa banyak ayat kita nak baca dalam satu hari? Nabi ada bagi galakan, ada hadis Nabi suruh baca 10 ayat je satu hari. Man qara'al Qur'ana 10 ayat fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Hak minima hak Nabi suruh baca Quran hanya 10 ayat saja, 10 verses. Allah. 10 ayat. Kalau surah Al-Baqarah satu muka surat je. Tu kalau ayat panjang, kalau ayat pendek, Sabbih isma rabbika pun dah berapa belah ayat. Banyak kan. Mana kata 10 ayat ni tidak terlalu panjang, tidak terlalu perlahan. 10 ayat je. Ada ayat Nabi galakkan kita baca 100 ayat. Ada galakkan daripada baginda 1000 ayat. Tengoklah kita macam mana. Kan? Takkan Nabi suruh baca 1000 ayat all the time. Ingat semua orang boleh baca Quran. Banyak ke? Orang yang lancar macam Haji, okey lah. Kalau yang jenis tak lancar tu, baca satu muka surat pun dah penat je. Sebab itu ada kepelbagaian, ada keluasan dalam hal nak beramal ni. Kan? Ada orang sahabat Nabi langsung tak boleh baca Quran. Umpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abdullah Ibnu Abi Aufa. Kata ya Rasulullah, inilah astati' an akhu syai'an minal Quran. Fa'alimni syai'an yu'zini bi. Wahai Rasulullah, aku langsung tak boleh baca Quran. Ajarlah aku satu benda yang boleh ganti. Yang kalau aku baca, macam aku baca Quran. Dia cerita dia nak semayang. Kan? Dia tak boleh baca Al-Fatihah tu. Jadi nak ganti macam mana? Aku tak boleh baca Quran ni. Ajarlah aku satu benda yang bila aku baca memadai. Memanglah tak sama macam Quran, of course. Tapi kira boleh diterima lah. Acceptable. Nabi pun kata, Kul subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis. Lepas tu kita belajar fiqh. Bagi orang yang tak boleh langsung baca Al-Fatihah, apa dia nak baca? Apa baca tu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma ulama khilaf, nak baca sekali ke nak baca 7 kali? Sebagian kata baca 7 kali. Pasal Al-Fatihah 7 ayat. Repeat 7 times. Sama macam ayat Fatihah tu. Sebab kata tak payah. Sekali dah cukup. Kerana Nabi hanya ajar sekali saja. Betul tak? Jadi ada juga bagusnya zaman Rasulullah orang tak boleh baca Quran. Ada hukum yang boleh kita ambil manfaatnya, ambil faedahnya. Ya. Baik. Jadi balik pada yang tadi. Jadi kita kena jadi orang yang suka tengok orang buat benda baik dan kita pun nak jadi macam dia. Hasad yang ke arah tu lah ya. Kita alhamdulillah lah. Kita mungkinlah di kalangan orang yang begitu. Dan kita bukan di kalangan orang yang tak suka tengok orang bagus ataupun orang yang ada kebaikannya lantas kita tak suka. Janganlah. Kadang-kadang kita pun terlibat juga kan. Tapi cuba sebaik mungkin supaya tidak ada hasad-hasad seumpama itu. Mereka hanya hasad yang mahmud, hasad yang dipuji, hasad yang dibenarkan dalam syarak malah digalakkan. Itulah bila kita lihat benda-benda yang baik, kita pun nak jadi macam dia. Dan dalam hadis yang lain Nabi ajar kepada kita, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sunan Tirmizi,
kadang-kadang benda ni juga satu bentuk kesyukuran. Nabi ajar macam mana nak jadi orang yang syukur. Tengok benda akhirat orang yang lebih daripada kita. Lantas kita cuba untuk menjadi seumpamanya. Tengok benda dunia kepada orang yang lebih kurang daripada kita. Ya? Supaya kita tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar. Samalah konteks dengki tadi lah. Jadi benda akhirat ni Nabi suruh kita tengok orang yang lebih. Jangan tengok orang yang kurang. Kalau tengok orang yang kurang, kan? Siapa tak pergi surau je? Okeylah, semayang seorang pun sah juga. Habis lah. Tak ada apa-apa lah yang kita dapat. Ya tak? Kenapa tak pergi semayang tarawih bulan puasa je? Tarawih sunat je. Kita tak tengok benda-benda yang macam tu. Tak boleh. Benda-benda akhirat ni tengok orang yang lebih baik. Tengok orang yang lebih pada kita. Dan kita cuba menginsafi diri. Ya? Tapi kalau benda dunia, jangan tengok orang yang lebih. Tengok orang yang kurang. Kan? Kita pakai kereta, tengok orang naik motor. Dia ada kereta juga, dia simpan naik motor. Tak kisahlah. Kita orang naik motor, tengok orang jalan kaki, orang naik basikal. Kita sakit, ada orang lebih sakit daripada kita. Betul, saya pergi hospital. Kita ni macam sakit dah. Kalau tak sakit, tak pergi hospital tuan. Saya tu hari yang pergi, yang laser belakang tu pasal sakit sangat lah. Sampai nak berjalan pun sakit. Mencucuk-cucuk kat belakang pinggang. Pergilah hospital. Kalau tak sakit, tak pergi. Bukan tak sakit. Kalau boleh tahan, tak pergi lagi. Tuan-tuan suka pergi hospital? Sama juga. Kalau lagi tak boleh tahan, tak pergi punya. Mak saya tuan-tuan, tak boleh bangun. Baru nak pergi hospital. Belum tu tak nak pergi. Dah teruk pergi hospital. Manusia kan. Agak tu tak syok duduk hospital ni. Saya duduk seminggu, macam sebulan, macam setahun tu. Sahabat saya tu dah sebulan setengah masuk hospital. Kena stroke masa tarawih hari tu. Saya pergi jumpa dia, dia kata lapar. Dia makan susu hari-hari. Saya fikir kan, aku duduk 5 hari kat hospital, macam 5 tahun loh. Ya Allah, bosannya. Itu saya bebas, gulu-gili. Dia tak bebas, terlentang atas katil. Tapi boleh bercakap, cuma telok sikit lah pasal stroke kan. Sian lah, seksa kan. Seksa jiwa, seksa badan. Selain saya jampi doa untuk dia, saya bagi semangat kat dia. Bagi moral dia up sikit. Nama dia Pak Din ya. Sabar Pak Din, kuatkan semangat. Jangan putus asa. Bagi moral support kat dia. Kadang-kadang orang sakit ni kan dia down dia macam tu. Saya bagi. Pak Din kuat, Pak Din kena kuat. Pak Din jangan ni, kena lawan Pak Din kena kuatkan semangat. Jangan fikir-fikir banyak. Relax je Pak Din, relax je. Pasal kita tahu orang sakit ni moral dia kan, kita duduk seminggu pun moral dah down. Bila aku nak keluar. Dia dah duduk sebulan setengah. Bayanglah kan. Bila kita pergi hospital, kita ingat kita dah sakit. Kan? Tengok orang kena tolak dengan kursi roda, lumpuh. Tengok orang kena tolak dengan baring atas tilam tu lah, berselimut macam nak mati, tak mati lagi. Tapi belum tengok lagi lah orang tolak jenazah sebelah tu. Tapi tengok macam, orang lagi sakit, ya Allah. Mujur kata aku sakit-sakit boleh bergerak lagi. Boleh makan banyak lagi. Bebas lagi lah. Jadi jangan banyak komplain. Syukur. Kat hospital tu lagi banyak orang sakit. Macam-macam sakit. Operasi itu, operasi ini. Kita laser je. 20 minit duduk hospital kan. Cucuk laser dah. Selesai balik. Kan? Orang macam-macam laser. Orang lain lagi sakit. Betul syukur. Benda dunia ni kita tengok orang yang kurang daripada kita. Kita sakit tapi masih boleh berjalan. Ada orang tak boleh berjalan. Kaki kena potong. Lepas potong kaki, potong paha pula. Kita okey je. Kan? Makan boleh, tidur boleh. Takat sakit urat sikit-sikit, ambil minyak panas sapu lah. Mana kita sakit, tapi ada orang yang lebih sakit. Kita susah, ada orang lebih susah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusra. Kena pegang waktu tu. Fa inna ma'al usri yusra. Saya tak tahulah pengalaman peribadi saya. Susah macam mana pun, at the end Allah mesti tolongnya. Kan? Pasal tak? Pasal Allah Ta'ala dah kata, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Ta'ala ulang tu. Allah Ta'ala kata, setiap yang susah pasti ada senangnya. Setiap yang susah pasti ada senangnya. Satu pegangan kita. Satu hari Allah mesti tolongnya.
Tapi kita pun kena usahalah juga. Lagi satu, amal lah bacaan Nabi. Nabi bila susah apa Nabi baca? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Kan? Nabi SAW bila dia menghadapi benda yang sukar, Nabi akan suka baca yang itu. Ya Allah, tidak ada yang mudah melainkan apa yang Engkau permudahkan. Tidak ada apa yang dapat menghilangkan duka cita melainkan apa yang Engkau hilangkan. Jadi sebab tu Nawawi dia buat doa ni bila kita menghadapi kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Banyak baca tu. Saya memang sentiasa baca, tapi bila ada hidup siapa tak ada masalah, kan? Bila ada masalah berat sikit, susah sikit nak menghadapi, baca doa zikir itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Paling senang rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Takat tu cukup dah. Sambung pun okey juga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kalau kita baca rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri all the time, itu juga satu zikir dan doa yang digalakkan kita baca bila kita menghadapi satu-satu kesulitan atau masalah yang agak rumit. Of course lah kita banyak semayang, kata Huzaifah, kerana Nabi iza hazabahu amru salat. Nabi bila menghadapi satu benda yang sukar, Nabi akan solat, ambil wuduk semayang. Kalau orang jumpa Nabi cakap aku sakit sekarang ni, Nabi kata ambil wuduk solat. Jadi macam itulah cerita dia, ya. Jadi hasad, ya. Jadi ada dua sifat, satu kufur, satu hasad. Dua sifat ni sifat yang tak boleh ada pada seseorang Muslim dan orang ahli kitab pada zaman itu, dan mungkin pada zaman ini juga, mereka suka kalau kita ada dua sifat ini. Kita kembali selepas keimanan menjadi orang yang kufur dan menjadi orang yang hasad sesama kita, ya. Jadi kita kena orang kata elakkan. Dan ayat ni juga satu ayat yang nak mengajak kepada kita supaya istiqamah dalam pada kita beragama, beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita pandang ke belakang atau orang kata apa, berbalik kepada benda-benda yang lama. Kita dulu bukan bagus sangat, hari ni dah agak bagus. Jangan kita kembali lagi. Istiqamah, ya. Dan Quran banyak ayat Allah Taala sebut istiqamah, ya. Dan banyak Nabi berpesan kepada sahabatnya. Istiqamah tu penting, ya. Boleh